2022 sudah sampai ke penghujung dan bakal melabuhkan tirainya. Kita dapat lihat sendiri pelbagai cabaran dan sejarah dicipta buat tahun 2022. Ini recap 2022. Kerajaan Johor dan Kerajaan Persekutuan terus bekerjasama bagi memastikan persediaan pembukaan semula sempadan negara melibatkan sempadan darat Malaysia dan Singapura pada Jumaat ini berjalan lancar. 1 April 2022 menjadi tarikh keramat buat seluruh rakyat Malaysia apabila sempadan negara dibuka semula sepenuhnya selepas lebih 2 tahun ditutup susulan penularan wabak COVID-19. Oleh itu, laluan memasuki ke Tambak Johor mengalami kesesakan kali pertama selepas ditutup pada 18 Mac 2020, merekodkan barisan dan deretan kenderaan mula berbaris sejak 10.30 malam. 31 Mac 2022 menantikan pembukaan sempadan Malaysia-Singapura. From Malaysia, Lee Zijia. Jump. Backhand smash. Ini pula kisah pemain badminton perseorangan utama negara, Lee Zijia, membuat pengumuman mengejutkan apabila beliau membuat keputusan meninggalkan Persatuan Badminton Malaysia BAM pada 19 Januari 2022 bagi meneruskan kariernya sebagai pemain bebas. Menurut Lee Zijia, dia tidak lagi mampu untuk bersama skuad kebangsaan kerana gagal melihat dirinya sebagai pengganti Datuk Lee Chong Wei. Bertarikh 6 April 2022 menjadi titik sejarah buat penyanyi nombor 1 negara, Datuk Seri Siti Nurhaliza berjaya membanggakan rakyat Malaysia apabila tersenarai sebagai salah seorang penyanyi atau pemuzik yang paling banyak menerima trofi anugerah sepanjang zaman. Beliau yang lebih mesra dipanggil Tok T berada di tangga ke-27 daripada 100 penghibur terkemuka dari seluruh dunia. Pengiktirafan ini sekaligus meletakkan Tok T berada di hadapan sejumlah nama besar industri muzik global termasuk Justin Timberlake, Usher, Celine Dion dan Bruno Mars. Imbasan kod QR MySejahtera tidak diwajibkan apabila memasuki premis ataupun tempat-tempat awam. 1 Mei 2022, kerajaan memutuskan terhadap penggunaan aplikasi MySejahtera tidak lagi diwajibkan apabila memasuki premis atau tempat-tempat awam. Namun pengguna disaran untuk mengaktifkan fungsi MySJ Trace bagi tujuan pengesanan kontak. Malah kerajaan juga mengumumkan pelitup muka tidak diwajibkan dipakai di luar bangunan dan digalakkan kerana ia mampu mengurangkan penularan jangkitan. Walau bagaimanapun, kerajaan menegaskan dan mewajibkan untuk memakai pelitup muka di dalam bangunan dan pengangkutan awam. Jadi ramai yang tertanya-tanya, apakah akan ada PT3 untuk tahun 2022? Jawapannya 2022, mulai tahun 2022 PT3 dimansuhkan. Awal Jun, kerajaan memutuskan untuk memansuhkan pentaksiran tingkatan 3 PT3 mulai tahun 2022 dan disahkan oleh Menteri Kanan Pendidikan Datuk Razijidin pada 2 Jun 2022. Ini pula kisah dunia di mana Thailand menjadi negara Asia pertama yang menghapuskan ganja daripada senarai narkotika dan membenarkan orang ramai menanam tumbuhan itu di rumah dan ianya berkuat kuasa 9 Jun 2022. Susulan itu 1,000 pokok ganja akan diedarkan secara percuma kepada penduduk di Buriram dan kira-kira 3,000 banduan yang menjalani hukuman penjara atas kesalahan ganja dibebaskan. Kementerian Kesihatan Malaysia KKM melaksanakan pemberian vaksin COVID-19 pertama kali untuk kanak-kanak berusia 5 hingga 11 tahun. Pemberian vaksin itu dilaksanakan secara berperingkat bermula 3 Februari 2022. Wow, dude. Yes. It was a G.I. Jane jump. Keep my wife's name out your mouth. I'm going to.
2022 menjadi saksi kepada pentas bagi Majlis Anugerah Akademi Oscar ke-94 apabila pengacara yang ditugaskan pada waktu itu, Chris Rock, telah ditampar oleh Will Smith yang disiarkan secara langsung di seluruh dunia. Insiden itu berlaku pada 27 Mac 2022 gara-gara aktor ternama itu berang dengan tindakan selebriti yang sinonim dengan sikap humornya mempersenda isterinya, Jada Pinkett Smith, yang muncul dengan imej botak. Selepas lebih 6 bulan, sekatan ibadat umrah berikutan COVID-19, Masjidil Haram kembali dibuka. Setelah COVID-19 semakin reda, tahun 2022 menjadi detik sejarah buat umat Islam di Malaysia apabila kerajaan membenarkan semula untuk mengerjakan ibadah umrah mulai 8 Februari 2022. Selepas pihak kerajaan tidak mahu memanjangkan penggantungan aktiviti ibadah tersebut. Skuad hoki lelaki kebangsaan berjaya menempah slot ke Piala Dunia Hoki 2023 yang dijadualkan berlangsung di India. Susulan Malaysia layak ke Super 4 selaku juara kumpulan B selepas melakar rekod cemerlang menang dalam 3 perlawanan berturut-turut. Speedy Tigers telah membelasah Oman 7-0 diikuti kemenangan ke atas Korea Selatan 5-4 selain kemenangan besar 8-1 ke atas Bangladesh. Tular kisah di Crack House Comedy Club Taman Tun Dr. Ismail pada 4 Jun 2022 apabila Nur Amira bertindak membuka tudung dan pakaiannya ketika membuat stand-up komedi dan mula menghina agama Islam sebelum mengaku dirinya seorang Muslim yang menghafal 15 juzuk Al-Quran. Dia dan teman lelaki ditahan dan dibebaskan tanpa jaminan atau bond oleh Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan Jawi dan operasi premis berkenaan turut digantung kerana tidak mempunyai lesen hiburan. Kisah hiburan tanah air digemparkan dengan filem Mat Kilau Kebangkitan Pahlawan yang ditayang bermula 23 Jun 2022 mencetuskan fenomena apabila berjaya memasuki carta top 10 filem bukan berbahasa Inggeris di lebih 15 buah negara termasuk Indonesia dan Singapura. Filem tersebut telah menerima kutipan RM96 juta dalam tempoh 40 hari tayangan mengatasi filem Avengers Endgame sebanyak RM87 juta. Kita dikejutkan dengan bencana alam yang berlaku di Baling Kedah. Menteri Besar Kedah Datuk Seri Muhammad Sanusi Mat Noor mengumumkan Baling sebagai kawasan darurat bencana tahap 1 dan 2 selaras dengan situasi yang berlaku selepas hujan lebat secara berterusan sejak 4 Julai 2022. Musibah ini melanda disebabkan oleh air sungai yang melimpah ke kawasan penempatan penduduk berdekatan tebing dan penduduk berputih mata apabila kebanyakan rumah musnah dan kedai juga dihanyutkan. Aaron Chia So Woo Yik menghadiahkan kejayaan bersejarah buat Malaysia apabila muncul sebagai juara dunia di Kejohanan Badminton Dunia pada 28 Ogos 2022. Kejayaan itu merupakan sejarah pertama bagi pemain badminton Malaysia meraih gelaran juara dunia selepas penampilan keempat mereka dalam kejohanan tersebut. Kabar duka buat United Kingdom apabila pemerintah sejarah dunia moden paling lama itu mangkat selepas 70 tahun menaiki tahta dan menjadi monarki paling lama bertahta dalam sejarah United Kingdom. Ratu Elizabeth II menghembuskan nafas terakhir pada 8 September 2022 ketika berusia 96 tahun di Istana Balmoral, Scotland. Dunia bola sepak Indonesia digemparkan dengan kejadian duka pada tanggal 1 Oktober 2022 menjadi tarikh duka gara-gara berlakunya insiden hitam iaitu kekalahan pasukan Arema FC menentang pasukan Persebaya Surabaya. Insiden rusuhan penonton dan penyokong di Stadium Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur, Indonesia itu telah mengorbankan 125 nyawa, manakala 323 orang lagi cedera selepas pihak polis melepaskan gas pemedih mata sehingga menyebabkan keadaan menjadi kelam kabut.
Bermula 5 Oktober 2022, Akta Perlembagaan Pindaan Nombor 3 2022 memperuntukkan bagi melarang Ahli Dewan Rakyat bertukar parti selepas mendapat perkenan yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah. Di Korea Selatan, sambutan Halloween bertukar tragedi hitam apabila sekurang-kurangnya 153 orang maut manakala 103 lagi cedera dalam kejadian rempuhan di Itaewon pada 29 Oktober 2022 yang disifatkan sebagai insiden terburuk di Korea Selatan sejak tahun 2014. Dengan ini saya ingin memaklumkan bahawa pada tengah hari semalam saya telah menghadap ke bawah duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah dan menyembah warkah permintaan kepada Baginda mengenai pembubaran Parlimen ke-14. Pada 10 Oktober 2022, Perdana Menteri Malaysia, Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob mengumumkan pembubaran Parlimen selepas mendapat perkenan daripada Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah. Pembubaran itu dibuat 9 bulan sebelum penggal Parlimen ke-14 berakhir untuk memberi laluan kepada pilihan raya umum ke-15. Ini berita yang baru kami terima yang di-Pertuan Agong berkenan melantik Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri ke-10. Detik bersejarah buat Malaysia apabila Datuk Seri Anwar Ibrahim dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah sebagai Perdana Menteri Malaysia ke-10 pada 24 November 2022. Selepas hampir 4 hari, Malaysia tidak mempunyai seorang Perdana Menteri selepas berakhirnya PRU15. Kabinet Kerajaan Perpaduan ditubuhkan selepas 8 hari mengangkat sumpah sebagai Perdana Menteri apabila mencapai majoriti 2/3 dengan penyertaan 4 parti politik nasional, Pakatan Harapan PH, Barisan Nasional BN, Gabungan Parti Sarawak GPS dan Gabungan Rakyat Sabah GRS. Kabinet Kerajaan Perpaduan menjadi tumpuan apabila pengerusi BN Datuk Seri Ahmad Zaid Hamidi dan Ketua WIB GPS Datuk Seri Fadilah Yusof diumumkan sebagai Timbalan Perdana Menteri pada 2 Disember 2022. Mrs. Wang, are you with us? I am paying attention. Tan Sri Michelle Yeoh dinobat sebagai ikon 2022 oleh majalah terkemuka antarabangsa Time pada 7 Disember 2022. Pemilihan itu diumumkan sebagai tanda pengiktirafan terhadap sumbangan besar beliau kepada industri perfilman sepanjang 40 tahun kerjaya lakonannya, termasuk persembahannya dalam filem terbarunya Everything Everywhere All at Once. Duka buat pengguna perkhidmatan awam stesen LRT laluan Kelana Jaya dan Ampang Park ditutup kerana gangguan masalah pemanduan automatik bermula 9 hingga 15 November 2022. Gangguan teknikal antara stesen KLCC dan Kelana Jaya itu menyebabkan ramai pengguna LRT terkandas dan perkhidmatan bas perantara percuma turut disediakan. Penutup bagi tahun 2022, kita dikabarkan dengan kisah duka dan pahit apabila kira-kira 94 orang terperangkap dan tertimbus dalam kejadian tanah runtuh yang berlaku di sebuah tapak perkhemahan di Batang Kali pada awal pagi Jumaat 16 Disember 2022. Berdasarkan laporan awal, kejadian tanah runtuh itu berlaku di tepi jalan berhampiran Father's Organic Farm dan telah menghempap tapak perkhemahan yang berada berdekatan dengan jalan. Situasi banjir yang melanda 3 negeri pantai timur sejak awal Disember semakin buruk apabila hampir 30,000 mangsa dipindahkan ke 332 pusat pemindahan sementara. Seramai 4 orang mangsa terkorban direkodkan di Kelantan, melibatkan 3 beradik yang terkena renjatan elektrik di Kampung Morak Tumpat dan seorang lagi bayi berusia 15 bulan lemas di Kampung Gual Tok Deh, Rantau Panjang. Terengganu pula mencatatkan 1 kematian
iaitu seorang kanak-kanak perempuan berusia 2 tahun yang lemas selepas terjatuh dari pintu dapur rumah ibu saudaranya yang dinaiki air di Kampung Apal, Jertih. Pelbagai kisah suka dan duka menjadi lipatan sejarah bukan sahaja di Malaysia tetapi di seluruh dunia. Tahun 2022 melabuhkan tirainya. Semoga tahun 2023 menjadi tahun yang tuah buat kita semua.